Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini dalam program Jom Singgah Wakaf Ilmi, yang mana pada minggu lepas kita tidak bersiaran kerana untuk kita bersama-sama mengucapi nikmat Aidil Adha. Jadi seperti biasa, channel Jom Singgah Ilmi Wakaf Ilmi ini akan bersiaran setiap 2 kali seminggu, iaitu setiap malam Isnin dan juga malam Rabu. Jadi pada malam ini kita mulakan pada malam ini bagi meneruskan program kita. Dan untuk makluman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita amat bertuah sekali kerana saya akan bersama-sama dengan tetamu khas kita yang kita raikan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ni Omar Abdul Aziz, yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, perbincangan kita pada malam ini insya-Allah akan dikupas, akan diberi penjelasan oleh Al-Fadhil Ustaz Ni. Dan tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu 2 kalimah, iaitu ahsanu amala. Kalimah ini ataupun tajuk ini iktibas ataupun kita ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mulk ataupun kita kenali dengan Tabaraka, iaitu ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ia bermaksud yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, yang manakah kamu yang terbaik amalan, dan Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita pada malam ini adalah suatu perbincangan yang akan menjelaskan kepada kita 2 perkara, iaitu ahsan, yang dikatakan ahsan, dan amalan, kita panggil sebaik-baik amalan. Jadi sementara kita menanti Al-Fadhil Ustaz bersama-sama dengan kita pada malam ini, memang kita lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita ini daripada hidup, kemudian ada yang dimatikan. Semua itu adalah panorama ataupun lakonan yang kita terima di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mempunyai rahsia yang tersendiri. Bukan suatu benda yang main-main oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan kita ini untuk kita hidup di atas muka bumi,
dan juga ada kita alami kematian, itu semua adalah suatu bentuk perkara yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nilaian itu berpaksi kepada suatu kerja buat ataupun suatu tontonan yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tontonan itulah yang kita nak faham, yang kita nak mengerti pada malam ini. Dan insya-Allah benda ini akan sama-sama kita ikuti dalam program kita pada malam ini. Baik, hadirin rahmati Allah SWT, Ustaz Adik telah bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Dengar suara? Ya, jelas Ustaz. Jelas. Dengar. Alhamdulillah sihat. Jadi terima kasih di atas kesudian Al-Fadhil Ustaz dapat bersama-sama dengan kita, dan mungkin hadirin menanti-nanti menunggu-nunggu jelmaan ataupun penampilan Ustaz pada malam ini. InsyaAllah akan berkongsi dengan kita dengan tajuk yang kita persembahkan pada malam ini, iaitu ahsanu amala. Baik Ustaz, tidak melengahkan masa, kita mulakan petikan yang saya sebut daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dari surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ada kalimah di ujung itu, iaitu ahsanu amala. Baik, kiranya Al-Fadhil Ustaz memberikan pengenalan kepada kita, apakah yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua sehingga ke saat ini. Walaupun kita berdepan dengan wabak ataupun musibah yang besar yang mungkin tak pernah kita fikir dan tak pernah kita jangka, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala masih lagi beri ruang, beri peluang, nikmat yang begitu banyak yang masih Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Tentunya ada hikmat yang tersendiri, sama ada untuk kita secara peribadi, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, untuk orang Islam secara keseluruhannya, untuk dunia secara umumnya, supaya masing-masing muhasabah, masing-masing fikir apa yang sepatutnya yang terbaik, amalan yang perlu kita lakukan, termasuk dalam makna umum ahsanu amala juga, dalam mendepani cabaran yang begitu besar. Yang keduanya, nak ucap terima kasih banyak pada penganjur, sama ada Ustaz Yusri ataupun Syekh Abdul Sattar kita. Sepatutnya dia juga sebagai salah seorang panel barulah lebih meriah majlis ni. Apapun secara umumnya, ahsanu amala ni kalau kita terjemah kapung ke, amalan yang terbaik lah. Amalan yang terbaik. Dan kalau kita tengok pada ta'rif sebahagian ulama, ahsanu amala ni ada yang terjemah aktsarukum lil mauti dzikra.
sebaik-baik amalan ni adalah orang yang paling kerap, orang paling acap fikir tentang kematian. Jadi secara umumnya nampak tak masuk lain kita panggil antara amalan terbaik dengan mengingati mati. Tapi itulah antara yang ditakrifkan oleh sebahagian ulama. Ahsanu amala, sebaik-baik amalan adalah yang berkaitan rapat dengan orang yang sentiasa fikir, orang yang sentiasa ingat tentang kematian. Dan dalam masa sama, kesan daripada ingat dia pada kematian menyebabkan dia ada buat persiapan, dia buat persediaan untuk berdepan dengan saat kematian tersebut. Dan dia sentiasa takut dan sentiasa berhati-hati dalam kehidupan itu. Jadi itu sebenarnya yang diberi oleh sebahagian ulama tentang makna ahsanu amala, amalan terbaik. Maknanya amalan terbaik ni dia boleh lahir apabila seseorang itu sentiasa takut dan ingat pada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah dengan pelbagai cara, antaranya ingat tentang saat kematian. Satu, qada dan qadar daripada Allah Ta'ala, ketentuan daripada Allah Ta'ala, berkaitan dengan satu kita panggil ketentuan Allah yang menyebabkan semua orang la mafarra min, tak boleh lari. Semua orang akan berdepan dengan saat kematian. Jadi kesan daripada situlah dia akan berusaha untuk buat amalan yang terbaik. Itu ahsanu amala. Ada juga yang terjemah ahsanu amala ni ialah orang yang paling zuhud semasa dia hidup atas dunia. Apabila sebut zuhud, biasanya dia berkaitan rapat dengan warak. Warak ni biasa kita terjemah orang yang menjauhi benda haram, dan lebih tinggi lagi dia tidak melakukan sebahagian daripada perkara-perkara yang harus kerana takut terdorong, tergelincir ke arah amalan yang diharam oleh Allah SWT. Itu warak. Dan dia boleh bawa kepada zuhud. Zuhud sebagaimana kita tahulah, orang yang langsung dia tidak fikir tentang dunia. Dunia ini adalah hanya bersifat sementara. Dia menjadikan dunia sebagai jambatan. Dan maknanya semasa dia hidup atas dunia ni, dia buat segala amalan, segala ibadat dengan paling terbaiklah ahsanu amalan. Ada juga yang terjemah ahsanu amalan adalah orang yang meninggalkan benda-benda yang diharam oleh Allah Subhanahu Taala. Dalam masa sama, dia orang yang begitu cepat menyahut seruan Allah untuk taat pada perintah Allah, dan digabungkan. Ini pandangan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ahsanu amala maknanya dia menggunakan akal, anugerah akal, untuk dia fikir, untuk dia cari kefahaman. Daripada kefahaman tersebutlah dia boleh melahirkan mana bentuk amalan terbaik untuk dia berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi iaitu pandangan ataupun takrif daripada Fudail bin Iyad, sebagaimana yang kita tahu, apabila ditanya tentang takrif ahsanu amala, dia beri dua kalimah yang begitu ringkas tetapi begitu padat, iaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling tepat. Itu ahsanu amala. Maknanya ahsanu amala, amalan terbaik, amalan terpuji, amalan yang boleh mendapat redha Allah Ta'ala adalah yang paling akhlasuhu, maknanya yang paling ikhlas. Amalan yang kita buat ni apa saja, sama ada kita semaya ataupun kita bersih kawasan, kita tolong orang mengikut kemampuan masing-masing, semuanya lillahi ta'ala, an yakuna lillah. Semuanya kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Kriteria ataupun ciri kedua ahsanu amala adalah aswabuhu, yang paling tepat. Maksud paling tepat adalah bertepatan dengan Islam, bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Ta'ala, bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum.
Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz ni. Jelas kepada kita secara umumnya kita mengetahui berkenaan dengan kalimah ataupun tajuk kita ahsanu amala. Jadi Fadhil Ustaz ni, kita sebenarnya malam ini kita ada banyak soalan yang mungkin akan dikupas, dihurai ataupun diberi pencerahan oleh Al-Fadhil Ustaz kepada kita pada malam ni. Mungkin soalan itu daripada kita nak bagi peluang seluas-luasnya kepada Al-Fadhil sebab nak bersama ni suatu kata peluang yang begitu berharga lah. Kita berasa begitu seronok, begitu gembira dapat bersama dengan Al-Fadhil pada malam ini, insya-Allah. Baik, apabila kita lihat firman Allah dan apa yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz kejap tadi tentang ta'arif ataupun pengenalan tentang ahsanu amal oleh beberapa pandangan ulama, maka kita lihat amalan itu sendiri merupakan suatu sifat ataupun suatu fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala campurkan kepada setiap makhluknya. Mana setiap makhluk ini dia ada mempunyai satu naluri ataupun suatu fitrah di sendiri. Jadi fitrah ini sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wahadainahun najdain, iaitu Allah Ta'ala berikan kepada kita dua pilihan, iaitu satu fitrah sama ada imma syakiran wa imma kafura, sama ada menjadi hamba yang taat ataupun menjadi hamba yang derhaka. Baik, bagaimanakah Ustaz cuba bawakan kepada kita tentang tuntutan amalan itu sendiri di sisi kita khususnya manusia ini. Silakan Ustaz. Ya, dia pelbagai jawapan sebenarnya kita boleh bagi. Mungkin antaranya sebagaimana disebut oleh pengerusi Ustaz Yusri tadi, kait dengan wahadainahun najdain. Dari satu sudut dia menggambarkan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, terutamanya kita manusia lah, sebagaimana kita tahu. Dengan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, penciptaan yang begitu sempurna, dan semua kita tahulah di sudut fizikalnya, di sudut susun aturnya, dan masing-masing ada peranan, dan kita rasa semua bahagian tubuh kita ni penting belaka. Bermula daripada bahagian kepala sampai ke bahagian kaki. Semuanya keistimewaan, semua ada peranan. Dan Allah Ta'ala bekalkan kepada kita untuk membezakan kita dengan makhluk yang lain di sudut akal. Dan ditambah pula Allah Ta'ala cipta kita, beri nikmat kepada kita dengan fitrah. Jadi sebenarnya dua-dua anugerah ni sudah cukup untuk kita menilai kemuliaan, kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia seorang insan, kita panggil makhluk manusia macam kita juga, tapi ada keistimewaan tersendiri yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab antaranya dia menerima wahyu yang begitu suci, yang begitu bersih, yang penuh dengan kebenaran, penuh dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita perhati secara mudahnya, kenapa perlu apabila contohnya kita nak melakukan satu-satu amalan, sama ada kita panggil aktiviti harian kita ataupun amalan terbaik kita, ataupun ibadat dalam makna yang umum, makna yang luas, sebagaimana yang kita faham daripada
maksud ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi mungkin kita persoal dalam diri kita, kenapa perlu kita buat kerja sampai ke peringkat ahsanu amala. Makna kita buat sesuatu biar terbaik dalam segenap bidang kehidupan kita. Sama ada kita cari ilmu ke, sama ada kita buat ibadat khusus, semaya ataupun buat haji ke, sama ada kita nak mencari satu-satu kefahaman ke, sama ada kita terlibat dalam bidang pendidikan, kita terlibat dalam bidang pertanian, kita terlibat dalam bidang pengurusan, kita terlibat dalam bidang politik, dalam bidang apa saja, maknanya kita nak tunjukkan yang terbaik. Antaranya mungkin kita kata sebab sesuai dengan kita ni khairu ummah, sebaik-baik ummah. Yang kedua, kerana dia berkait dengan tujuan penciptaan, yang mana kita tahu tujuan penciptaan adalah untuk kita beribadat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sesuai dengan kesempurnaan penciptaan Allah Taala terhadap manusia. Jadi macam mana kita nak takbirkan ibadat kita, macam mana kita nak takbirkan ubudiyah kita ni, biarlah kita fikir yang sebaik mungkin, yang kita panggil sekemas mungkin, yang kita panggil sesempurna mungkin, yang kita panggil terbaik, yang terbaik. Itu termasuk dalam makna ahsanu amala. Baik. Apa perlunya dalam setiap amalan kita ni biar masuk dalam kategori ahsanu? Ya. Ustaz. Ya. Sebelum Ustaz terus ke jawab soalan itu, jadi kita nak nak buka lagi sudut amalan itu sendiri bukan berbentuk fizikal semata-mata. Amalan juga mungkin dalam bentuk hati, dan mungkin juga dalam bentuk fikiran ataupun ideologi. Jadi keseluruhan itu tuntutan dari sudut amalan-amalan. Bukan kita kata bila sebut amalan kita jadi nampak sempit. Cuba Ustaz luaskan sudut amalan tu. Kemudian Ustaz jawab berkenaan dengan kenapa tuntutan untuk kita melakukan ahsanu amalan. Sila Ustaz. Dia satunya mungkin dia berkait dengan takrif ahsanu amalan itu sendiri. Kalau kita nak perluaskan makna ahsanu amalan tu sebagaimana takrif yang kita sebut tadi, beberapa takrif, termasuk takrif daripada Fudail bin Iyad tu. Yang pertama, akhlasuhu, maknanya dia berkait dengan keikhlasan, maknanya dia berkait dengan kita menjiwai, lahir daripada hati nurani kita yang bersih, yang tulus, yang ikhlas. Yang kedua, maknanya ahsanu amala dia berkait dengan dalam Islam di sudut ketepatan. Setiap amalan yang kita buat tu berkena dengan kehendak Allah SWT, kena dengan syariat Islam. Yang ketiga, mungkin dia boleh berkait dengan hadis yang apabila Nabi disoal oleh malaikat apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Dan dia boleh masuk juga ahsanu amalan di sudut makna ahsanu amalan, ia boleh memberi manfaat tu tidak hanya kepada kita individu, tetapi manfaat tu dia merangkumi keseluruhan untuk seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita ambil takrif ihsan tu sendiri, kalau iman tu kita tahulah dia berkait dengan keyakinan. Dia bermula daripada hati kita. Keyakinan tentang sesuatu, khususnya tentang kewujudan, tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dia takbirkan melalui penciptaan dia. Lahir daripada keimanan tu, lahirlah perbuatan fizikal yang terangkum dalam makna Islam tu sendiri. Jadi apabila kita nak melakukan setiap amalan ni, biarlah kita lakukan sebaik mungkin.
sebaik mungkin itu ditakbirkan melalui ihsan yang ada kaitan rapat dengan ahsanu amala. Baik. Ihsan ni sebagaimana kita tahu melalui hadis Nabi SAW, apabila ditanya apa itu ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Maknanya kita beribadat kepada Allah seolah-olah kita nampak. Jadi memang kita tak mampu capai tahap tu kecuali di akhirat lah dengan izin Allah Ta'ala. Tapi yang kita boleh fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tak mampu, kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala memerhati segala gerak-geri kita, yang kadang-kadang diterjemuh dengan sifat takwa. Cuma untuk memastikan makna ahsanu amalan tu tercerna dalam kehidupan kita, kita boleh laksana makna an ta'budallah ka'annaka tarah melalui, kalau orang tasawuf dia kata bab al-musyahadah. Kita penyaksian kita terhadap Allah melalui penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh menambah makna ahsanu amala. Jadi ahsanu amala ni kalau kita tengok, dia merangkumi dari sudut kefahaman kita terhadap keimanan ataupun kita panggil akidah, kefahaman kita ahsanu amalan di sudut kefahaman kita tentang syariat, tentang matlamat Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Ahsanu amalan di sudut amalan peribadi kita yang kita panggil ibadat khusus, sama ada berkaitan dengan solat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji contohnya, ataupun sebagaimana disebut tadi ahsanu amala di sudut yang terbaik untuk memberi manfaat. Sebab orang mukmin ni, yang terbaik di kalangan orang mukmin adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia, tidak ada sebaik-baik manusia melainkan orang yang beriman, iaitu orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita rangkum semua sekali, jadi baru kita boleh nampak kemuliaan, keistimewaan, kelebihan yang ditekankan oleh Islam melalui ahsanu amalah. Itu yang boleh hamba sebutlah. Baik, Ustaz. Tadi ada Ustaz sebut berkenaan dengan amalan itu oleh seseorang hamba. Ada amalan dalam bentuk diri, maknanya seseorang hamba itu melakukan pada diri dia. Ada Ustaz sebut berkenaan amalan dalam bentuk jama'i ataupun dalam bentuk ramai ataupun cara jamaah. Ya. Baik, apa kita nak kait dengan melakukan amalan terbaik dalam bentuk jama'i itu sendiri, supaya kita tidak nampak bila sebut amalan kita hanya untuk kita sahaja. Jadi kita nak jadikan ahsanu amala itu sendiri, amalan terbaik itu juga ikuti sama dalam kerja-kerja cara jemaah ataupun dipanggil bersosial, bermasyarakat. Silakan. Tentunya antara kriteria ataupun ciri-ciri utama yang perlu ada pada seseorang apabila kita masuk dalam medan kemasyarakatan, maknanya dia berkait rapat dengan hati kita lah. Sebab kita pun tahu, kita panggil kita ni manusia, tapi kita punya cara fikir, kita punya kefahaman terhadap ilmu, kefahaman kita dalam pendekatan dia mungkin berbeza. Jadi macam mana cara untuk kita tangani itu, antara benda besar adalah kita pastikan dulu hati kita bersih lah. Hati kita tu bersih.
Dan sebenarnya apabila kita sebut tentang hati yang bersih, dia berkaitan rapat dengan ta'rif ahsanul amala itu sendiri. Mana akhlasuhu, paling ikhlas. Jadi tak mungkin kita ikhlas kalau hati kita tidak bersih. Apabila hati kita bersih, kita buat semua benda, termasuk dalam amal kemasyarakatan, amal jama'i, kita akan berdepan dengan kepelbagaian pandangan, pendekatan. Sama ada dalam satu-satu kumpulan ataupun kumpulan yang berbeza. Kalau dalam satu-satu organisasi, satu kumpulan pun kita boleh berbeza, di sudut pandangan dan pendekatan, apatah lagi dalam kumpulan yang berbeza. Lagilah kita berdepan dengan perbezaan tersebut. Artinya benda ni kita boleh urus dengan baik. Satunya kita kata apabila hati kita ikhlas, melalui cara kita sentiasa bersihkan hati kita, jiwa kita dengan istighfar ke, dengan tambah ilmu dan kefahaman ke, dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah, sebagaimana kita tahulah. Dia sebenarnya memudahkan kita dalam setiap amal kita, termasuk amal jama'i. Kita boleh menyuarakan pandangan kita. Apa saja pandangan kita, apa saja pendekatan yang kita rasa terbaik, kita boleh suarakan. Dan kita boleh berpegang teguh dengan pandangan dan pendekatan kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena raikan kepelbagaian pandangan, perbezaan pandangan dan pendekatan. Apabila kita meraihkan kepelbagaian pandangan dan pendekatan, tidaklah bererti apabila kita beri ruang kepada pandangan dan pendekatan lain, ertinya kita tak masuk dalam kategori ahsanul amalah. Tidak. Sebenarnya dalam jama'i ini, diterima ataupun tidak diterima, dia tetap dalam ruangan ahsanul amalah. Sebab itulah kalau kita tengok pandangan yang mengatakan dalam bab ijtihad, mana kalau ijtihad kita betul, alhamdulillah kita dapat 2 kategori pahala kan. Tapi kalau ijtihad kita salah dalam bab ijtihad, kita tetap akan dapat 1 pahala, tapi kita tidak dapat dosa. Maknanya masih dalam kategori ahsanul amalah. Yang ketiga, mungkin dalam ahsanul amalah ni kita kena raikan makna sebenar, apa yang mengikatkan kita dalam kehidupan ini, khususnya sesama manusia. Kalau secara umum, macam mana kita betul-betul nak faham tentang konsep lita'arafu tu yang Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa maksud sebenar konsep ta'aruf ni, hak sebenar? Jadi kita kena faham dia dengan makna yang luas, seluas kehidupan ini, sebagaimana kita kena faham konsep Iqra yang ada dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra tu kita kena faham dalam konsep yang luas, yang merangkumi keseluruhan yang berkaitan dengan ilmu. Begitu juga konsep lita'arafu tadi. Jadi daripada sini, maknanya kita boleh faham tujuan Allah Ta'ala cipta kita dan seluruh makhluk adalah dia berkaitan rapat, sebab semuanya kita, hatta daripada makhluk berbeza, semuanya mari daripada satu sumber. Mari daripada Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita bertelaga, kita berbeza sekalipun, akhirnya kita pergi kepada satu payung, satu rojokkan, satu mesta, iaitu semuanya mari daripada Allah Ta'ala, mari daripada Nabi Adam kalau kita manusia. Maknanya dia ada ikatan persaudaraan, kemanusiaan. Dan kalau lebih khusus lagi, bagi orang Islam, sebagaimana kita tahu, ada ikatan ukhuwah Islamiyah ataupun imaniyah. Tanpa kita terikat dengan keturunan, waris semua sekali, kita tetap bersaudara. Jadi persaudaraan ni sebenar, kita panggil macam kita cicir air, dia tidak akan putus macam-macam mana pun. Jadi apa untungnya kita bertelaga, kita berbeza sehingga menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, sedangkan tujuan utama kita
termasuk dalam pengurusan kita berorganisasi, termasuk dalam satu organisasi yang besar, nak bincang masalah contohnya macam mana nak kita panggil siasat syar'iyah, nak menguruskan sebuah negara ni, yang mana kita tahu tujuan utamanya memberi maslahat pada umum, tiba-tiba berakhir dengan kebencian dan permusuhan serta perbalahan. Maknanya kita ada daripada soalan nanti berkenaan dengan siasat syariah itu. Ya. Ada sebut tu maknanya kita kata. Jadi kita faham maknanya asas amalan ataupun ahsanu amala ini asas utamanya iaitu amal fardi. Bermula di dalam diri seorang hamba itu sendiri. Dan seorang hamba tidak boleh membiarkan amalan jama'i. Mana tidak boleh nak asing. Apabila dirinya baik, maka dia akan membahagiakan ataupun bahagikan kebaikan itu kepada yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Iaitu kita mulakan diri kita, kemudian kita sebarkan kepada yang lain. Dalam satu ada pandangan ulama menyebut islah nafsak wa du'u ghairak. Baiki diri kamu, kemudian dalam waktu sama kamu juga menyeru yang lain. Jadi kita nak faham di sini bahawa dalam nak capai ahsanu amala sebagaimana Ustaz sebut tadi, berkenaan dengan tuntutan iaitu bermula dengan diri, kemudian terjebak ataupun ikuti sama dalam amalan jama'i. Baik Ustaz, kita fokus kepada amal jama'i ini, terutama dalam situasi kita sekarang, situasi pandemik ini. Jadi apakah individu-individu ataupun kita katakan setiap kita untuk turut sama dalam pelbagai kedegak yang dimiliki. Tidak semestinya kita berkongsi dalam sudut harta benda ataupun berkongsi dari sudut bantuan dalam bentuk material atau sebagainya. Sekurang-kurangnya ada perkara yang kita kongsikan dan perkara itu dikatakan sebagai amal jemaah. Contohnya doa. Harta tak ada, duit tak ada, itu tak ada, kurang-kurangnya dia kirim doa. Apakah itu juga dikatakan sebagai amal dalam bentuk jama'i dan membentukkan ahsanu amala? Cuba Ustaz kupas sikit ataupun hurai sedikit lagi berkenaan dengan perkara ini. Kalau huraian soalan tu, sebahagian orang dia kata amalan terbaik bagi seseorang tu dia mengikut kemampuan dia, mengikut posisi dia. Dia di posisi mana? Macam contohnya bagi orang kaya, mana bentuk amalan terbaik bagi dia? Dia boleh buat macam-macam, tetapi terbaik pada masa tu adalah al-infaq. Maknanya dia derma. Gambar dia akan lahir akhirnya satu bentuk amalan yang terbaik dalam kerangka jama'i. Sebab sebahagian masyarakat, sebahagian rakyat sebutir kapung, sebuah negara, ada yang kita panggil minal agniya daripada orang. Jadi amalan terbaik dia pada masa tu adalah al-infaq, dermakan harta dia. Orang kampung biasa, duit tak ada, ilmu tak ada, contohnya miskin, banyak benda miskin. Adakah dia tak ada peranan? Dia ada peranan. Kadang-kadang maknanya doa dia dimakbul oleh Allah Ta'ala. Sebab biasa orang miskin ni biasanya banyak yang dizalimi contohnya. Jadi doa orang yang dizalimi akan dimakbul oleh Allah SWT contohnya. Intinya dia kena banyak berdoa dan bersabar contohnya.
ahsanu amala bagi dia. Di Ya. samping dia boleh buat amalan-amalan lain. Cuma kategori pada masa itu. Orang alim, orang ada ilmu, maknanya dia sebar ilmu. Macam contohnya sekarang ni lah. Terutamanya ilmu berkaitan dengan kesihatan lah. Sebab dia wabak pandemik, dia berkait dengan nyawa semua sekali. Jadi peranan besar ahsanu amala, orang yang ada ilmu khususnya berkaitan dengan macam mana nak tangani wabak ni yang menyerang hampir banyak buah negara di dunia ini, termasuk negara kita yang kita tidak jangka, yang kita rasa kesan dia sama ada setengah orang kata berjaya, setengah orang kata gagal. Tapi yang kita boleh sepakat, semua rasa takut. Semua rasa takut. Terutamanya takut mati contohnya. Ialah kalau tak ada wabak ni pun mati juga. Semua orang takut juga. Tetapi ketakutan tu lebih lagi. Kerana faktor-faktor tertentu lah. Waktu kita bincang lain kali lah. Peranan ahsanu amala bagi orang yang alim, khususnya dalam bidang ni, besar peranan dia. Maknanya kalau dia mampu memberi pencerahan yang terbaik, macam mana cara nak tangani ni, mana dia masuk dalam kategori ahsanu amala. Baik, ahsanu amala bagi orang yang terlibat dalam pengurusan sebuah negara. Kita panggil siasat syariah, Ustaz. Apa dia? Sebagaimana Ustaz sebut tadi, dalam siasat syariah tu. Bagi apa ni, pemerintah. Kategori pemerintah pula. Ahsanu amala bagi pemerintah ni, dia tanggungjawab dia lebih besar sebagaimana kita tahu. Biasa sebelum ni kita dengar ramai tuan alim sama ada ayat Quran, sama ada hadis. Contohnya dulu acap kali kita dengar wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jadi sekarang ni nampak slow sikit ayat. Mungkin kita tak dengar. Tapi maknanya nak ceritanya di sudut tanggungjawab pemerintah ni besar. Sehingga kebiasaannya pemerintah ni, kerana apa? Kerana dia berkait dengan kuasa, berkait dengan pangkat, berkait dengan pengaruh, berkait dengan duit, berkait dengan kemudahan-kemudahan yang mudah diperolehi, menyebabkan ramai orang tertarik. Jadi orang terlupa di sudut tanggungjawab. Jadi amalan ahsanu amala dalam konteks jama'i bagi pemerintah, maknanya individu yang terlibat dalam satu-satu pengurusan negeri ataupun negara, macam mana dia nak laksanakan kalimah-kalimah yang mulia dalam Islam tu. Yang apabila contohnya kalau kita kaji tentang siasah syariah lah contohnya dah. Apa maksud siasah syariah secara mudah? Maknanya dia berkait macam mana kita nak urus negara kita ni yang terbaik dan negara lain lah seluruh dunia ni yang boleh bagi manfaat asasnya kepada ar-ra'iyah, pada rakyat. Dengan cara kita laksana istilah-istilah mulia dalam Islam. Dalam siasat syariah tu sendiri. Apa dia istilah-istilah yang mulia? Ya, sama ada kita guna istilah yang ada dalam Quran, macam contohnya Al-Qawi, Al-Amin, contohnya. Macam mana kita nak laksanakan kalimah yang mulia dalam Quran, Al-Amn, rasa aman. Manusia, rakyat secara umumnya rasa aman daripada ketakutan. Ketakutan yang pelbagai. Takut terhadap jangkitan kuman, takut terhadap wabak, takut terhadap penderitaan, takut terhadap kezaliman, takut pada kelaparan contohnya. Macam mana kita nak laksana kalimah mulia ni? Di kedudukan kita sebagai pemerintah nak masuk dalam kategori ahsanu amala ni. Ataupun kita guna istilah moden, istilah semasa yang biasa diguna, kita panggil integriti lah apa semua sekali. Dalam tu dia termasuk dalam al-adl, ada al-mas'uliyah, tunai tanggungjawab, tunai segala janji-janji kita, sama ada kita sebagai sebuah kerajaan, kita sebagai parti politik,
Kita sebagai mana-mana organisasi yang ada, kita panggil manifesto kita sendiri. Kita berjanji pada rakyat nak buat ni, nak buat ni. Jadi semua tu sebenarnya dia termasuk dalam kategori ahsanu amala. Kalau kita dapat laksana dengan sebaik mungkin. Jadi ahsanu amala dalam kategori siasah syariah, politik bagi satu-satu negeri ataupun negara, kita kena fikir akhirnya dia beri manfaat kepada umum sebagaimana hadis khairun nas anfa'hum linnas tadi. Dan ini sebenarnya yang bertepatan dengan Islam. Sebab itulah ahsanu amala yang ditakrifkan termasuk oleh Fudail bin Iyad tadi, selain daripada semua yang kita buat lillahi ta'ala, dia mesti aswabu. Dia mesti tepat dengan syariah. Maknanya tepat dengan siasah syariah. Tepat dengan maqasid syariah. Apa tujuan asal Allah Ta'ala utus Nabi, Allah Ta'ala turun Al-Quran, syariat itu sendiri. Jadi luas sebenarnya makna ahsanu amala. Ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah kita rasa berjeliga molek hari ni. Maknanya dalam kita nak mencapai tuntutan ahsanu amala ini, dia bermula daripada kita, setiap insan, namun kena sebarkan ataupun luaskan kepada seluruh. Jadi kita nak teruskan lagi Al-Fadhil Ustaz, iaitu perbincangan kita ini tentang tajuk ahsanu amala ini. Baik, kalau kita lihat dalam kedudukan peranan bagi menyelesaikan isu pandemik ini, isu berkenaan dengan semua orang mengalami situasi ini. Apakah dari konsep ahsanu amala dapat kita selesaikan ataupun kita beri cadangan untuk membantu dari sudut sekejap tadi Ustaz sebut tentang keamanan, perlu rakyat merasakan aman. Jadi rakyat takut kepada COVID ni. Jadi dengan ketakutan itu, apakah batasan ataupun ruang-ruang untuk membezakan supaya kehidupan dia tidak dikongkong 100% takut kepada virus semata-mata? Sila Ustaz. Ialah kalau kita dengar saranan pandangan daripada pakar kesihatan dunia, maknanya dia dah beri pandangan umum untuk panduan bagi seluruh dunia. Bahawasanya akhirnya sekarang ni kita kena terima hakikat, maknanya kita kena hidup bersama dengan COVID ni. Sebab kita tidak tahu lagi. Kita dah hampir, kalau negara kita ni dah sekitar 2 tahun dah. 2 tahun dah. Maknanya kita mengelak dan kita mengawal diri kita daripada COVID ini juga termasuk dalam ahsanu amala, Ustaz. Begitu kan? Ya, asasnya kita sebagai individu, terutamanya kita hamba Allah Ta'ala, orang yang beriman, memang kita tak boleh lari daripada sentiasa berdoa lah. Sama ada doa ini dianjurkan dalam bentuk jama'i ataupun lahir daripada keinsafan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi doa termasuk biasa kita baca doa Allahumma dfa' annal bala wal waba wa min sayyi'il asqam. Dia seolahnya tak boleh kita baca sekali seminggu. Tak boleh kita baca masa majlis-majlis resmi tertentu sahaja. Dia kena baca seumur kalau boleh. Sehingga mana wabak ni tak sesal, segitulah kita kena baca seumur. Itu yang pertama pada pandangan hamba lah. Yang kedua, dalam keadaan bagi hamba, kita hormat kedudukan kita dan kedudukan posisi pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pengurusan kita panggil pengurusan khusus Islam ni, termasuk pengurusan masjid lah kita kata. Mungkin
kita boleh dalam keadaan sekarang ni, kita juga boleh buka ruang yang agak lebih untuk kita menerima pandangan-pandangan yang pelbagai. Daripada sama ada kita panggil tokoh-tokoh ulama, daripada pelbagai pihak, tokoh-tokoh perniagaan, tokoh-tokoh kesihatan daripada pelbagai latar belakang. Sama ada pihak kerajaan, sama ada pembangkang, sama ada swasta, sama ada individu, NGO lah semua sekali. Terutamanya yang berkaitan dengan kita ni dah lama benar dah jauh dengan masjid. Walaupun kita ra'i. Sampai bila ni? Maknanya kita tanya sampai bila? Okey. Kita ra'i pandangan tu. Sudah 2 tahun dah kita ra'i, tapi tidak ada ke cara lain. Dengan kita mengikut SOP. Tapi yang pentingnya paling kurang maknanya kita nak rasa salah satu cara kita nak tangani wabak ni adalah kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tengok situasi sekarang ni, kita rasa kau teruk. Kita dah guna pelbagai peraturan. Amo rasa kalau ada atas lagi pada darurat pun mungkin kita akan guna. Sebab darurat tu maknanya mungkin nak mudah urusan kerajaan. Tak apalah dia dah guna dah. Tapi nampak kau teruk. Artinya kalau ada lagi undang-undang atas pada darurat mungkin akan diguna juga. Artinya kalau semakin teruk, semakin jauhlah kita seolahnya dengan masjid. Tapi amo tetap hormatlah. Sehingga diubah SOP tu kita tetap hormat dengan keadaan hak sedia ada lah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita rasa keprihatinan khususnya daripada pihak bertanggungjawab lah. Pihak kerajaan ni kena lebih kita panggil prihatin, kena lebih cakna, kena lebih santuni sebenarnya rakyat ni. Kita tidak jangka di negara kita Malaysia begitu ramai orang yang sanggup bunuh diri. Kalau daripada non-Muslim, kita hormatlah pegangan masing-masing, kefahaman masing-masing. Tapi kalau yang bunuh diri itu daripada kalangan orang Islam, kita rasa cukup sedih. Dan sebenarnya kita tengok punca apabila dikaji, dia berkaitan rapat dengan kesan COVID ni. Kesan dia terlalu besar. Penderitaan, kesusahan, ketakutan rakyat ni terlalu berat sebenarnya. Jadi tak apalah, kita terimalah alasan-alasan yang telah diberi oleh kerajaan sekarang ni. Cuma kita rasa kena lebih lagi prihatin. Ketepikan sekejap. Kita kata kalau bahasa diplomasi, dia bahasa ego ke, tak berapa nak dengar pandangan daripada pihak pembangkang ke, ketepikan sekejap. Kalau kita betul-betul kerajaan yang berintegriti, kita panggil kerajaan yang benci pada rasuah, kerajaan yang nak laksanakan amanah rakyat ke, contohnya, tunjukkan kepada rakyat, biar rakyat rasa selesa. Penderitaan rakyat ni kadang-kadang macam kita dengan anak-anak lah. Kalau kita dalam keadaan tegang, kita buat tegah kerah dengan anak-anak, dia di sudut tarbiyahnya tak apa comel. Begitu juga kita dalam sebuah negara, kita berusaha dengan rakyat. Rakyat sekarang ni memang tertekan. Ditambah pula sedikit kesilapan daripada rakyat, maknanya kita dia punya kesan negatif tu besar. Jurang tu terlalu besar dengan kompaunnya, dengan tangkapannya. Jadi meletihkan sebenarnya. Sedangkan kita ada cara lain yang lebih baik. Dalam situasi sekarang ni, amo rasalah peribadi amo, kita tak perlu kena denda yang terlalu tinggi, tapi kita lebih kepada mendidik. Barulah kita rasa akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, takdirnya kalau COVID ni masih lama, maknanya kita dapat muayasyah
kita hidup dapat bersama dengan COVID dengan kita jaga SOP. Tetapi masjid kita boleh dampingi keperluan-keperluan asasi rakyat, kerajaan dapat mampu dia beri kelonggaran untuk rakyat cari rezeki kita panggil. Dan pengurusan tu kerajaan maknanya kena sedar kadang-kadang rakyat umum nampak kerjasama antara agensi, antara kementerian tu tidak berapa kuat, tidak berapa kemah belah mana. Khususnya untuk tangani isu COVID ni lah. Itu tak termasuk lagi kita panggil usaha untuk mengembalikan semula kekuatan ekonomi yang menjadi tunjang utama bagi sesebuah negara. Pokoknya nak bincang macam mana nak selesai isu COVID. Itu pandangan Mubrik. Terima kasih. Itu apa ni kita masuk sedikit dengan isu sekarang. Jelas. Terima kasih banyak Ustaz. Kembali kita kepada perbincangan kita itu berkenaan dengan ahsanul amalah. Baik, kita ada masa tak banyak, cuma kita minta Ustaz berikan sedikit pandangan bagaimana kita nak mengelak supaya kita ini tidak terpesong daripada melakukan amalan-amalan yang boleh membawa kepada kerugian. Dalam kita bincang berkenaan dengan ahsanul amalah, namun kita juga inginkan satu nasihat ataupun satu taujihat Al-Fadhil Ustaz untuk kita mengelak di kita ataupun mengelak jemaah kita supaya tidak terpesong daripada amalan yang baik. Dipersilakan Ustaz. Dalam waktu yang sedikit ni. Ya, pertamanya kita kembali kepada matlamat asal kita lah. Apapun kalau kita tahu matlamat kehidupan kita ni Allah Ta'ala cipta untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kita kena pastikan kehidupan kita tu menuju ke arah itu. Sebagai ulama dia kata macam mana kita nak pastikan kehidupan kita ni kena dengan kehendak Allah. Antaranya kita perhati macam mana kita uruskan waktu tidur kita. Waktu tidur ni kalau kita guna sepenuh waktu malam untuk tidur, maknanya memanglah dia kata menggambarkan kehidupan kita tu semata-mata untuk dunia. Kalau kita guna waktu tidur paling kurang 1/3, maknanya kalau kita letak 1 jam lah sebelum subuh, adalah masa sebelum subuh tu kita solat, kita zikir, kita berdoa, istighfar, maknanya perjalanan kita tu kita ingat kehidupan kita dunia akan berterusan sampai ke akhirat. Yang kedua, memanglah macam-macam mana pun ilmu ni kita kena tambah sokmo. Biasa kita dengar minal mahdi ilal lahdi. Dia sampai ke mati kita panggil. Dan asas ilmu tu yang kita ambil, kita cedok daripada Al-Quran asasnya. Jadi kita orang Islam ni kita tak boleh tinggal Al-Quran. Sebab Al-Quran ni kalau Buya Hamka dia kata kalau kita orang Islam maknanya kita beriman kepada Allah. Tapi kalau kita tidak ada ilmu dan kefahaman asasnya daripada Quran, macamlah di waktu malam ataupun budak kecil yang ada pada dia lampu. Dia tak tahu nak guna lampu tersebut. Jadi kita nak supaya hamba Allah Ta'ala, orang Islam khususnya, dia kena tambah ilmu, kerana dengan ilmu ni dia ada kefahaman. Dengan kefahaman ni lah sebenarnya dia boleh membentuk kehidupan dia. Dia boleh laksana tuntutan Allah SWT dalam Quran. Sama ada untuk peribadi dia ataupun untuk kebaikan seluruh umat. Dan orang Islam kita ni kita kena faham sebenarnya. Setiap amalan yang kita lakukan, termasuk sama ada ibadat umum ataupun ibadat khusus, hak yang terbaiknya, yang lebih banyak pahalanya adalah amalan yang boleh beri kesan kepada orang lain. Tidak hanya pada kita. Kalau kita semaya contohnya, banyak mana kita semaya pun asasnya untuk kita lah. Hampir 100% untuk kita.
Tapi kalau kita fikir tentang orang lain, kita tolong mengikut posisi kita, kemampuan kita, sama ada di sudut ilmu, sama ada di sudut kewangan, sama ada di sudut tenaga, sama ada di sudut pemikiran, sama ada kita terlibat secara langsung dalam apa saja bidang, termasuk dalam nak pastikan negara kita ni diurus tadbir dengan yang terbaik, sebagaimana yang didambakan oleh hampir seluruh rakyat Malaysia, maka kita kena yakinlah kita akan mendapat balasan yang besar di sisi Allah. Tetapi dengan syarat apa yang kita buat paling kurang menepati ciri-ciri ahsanu amala, akhlasuhu wa aswabuhu. Wallah. Okey, perbincangan kita ni Ustaz dah hampir 1 jam. Dah hampir 1 jam. Kita rasa galik dan kita rasa tak cukup lagi untuk kita nak bersama Al-Fadhil Ustaz. Jadi untuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nik Omar dalam tajuk Ahsanu Amala kita pada malam ni melalui channel Kongsi Santai Satar. Moga-moga perbincangan kita yang kita rasa hamba sendiri rasa tak nak lepas lagi Al-Fadhil Ustaz ni. Kalau boleh kita nak panjang lagi kerana begitu seronok atau begitu bahagia apabila diisi seolah-olah gelas diisi dengan air yang boleh menyegarkan kita. Baik, dalam waktu yang panggil waktu akhir lah, kita minta Al-Fadhil Ustaz ni bagikan satu nasihat ataupun satu kesimpulan akhir lah dalam banyak-banyak perbincangan kita daripada awal tadi sehingga saat ini. Dipersilakan Ustaz. Ialah kalau berdasar kepada ayat huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala cipta kita ni daripada tanah. Maknanya daripada air mani. Yang mana kita tahu asal usul kita ni tidak ada makhluk yang kenal kita. Maknanya itu peringkat asas kita. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang peringkat awal. Artinya kita ni tidak ada nilai sebenarnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Jadi Allah Ta'ala yang mencipta kita dalam buku-buku lama dulu, acak dia sebut minal adami ilal wujud. Daripada tak ada kepada ada. Nak menggambarkan kekuasaan Allah, dan Allah Ta'ala nak takbir kekuasaan dia melalui kesempurnaan penciptaan dia, termasuk sempurnanya Allah Ta'ala cipta kita. Dan itu sebenarnya dia masuk dalam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Maknanya kita tengok Allah, kita musyahadah Allah ni dalam kerja buat kita ahsanu amala ni melalui pemerhatian kita terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Jadi keagungan Allah Ta'ala. Kita tengok betapa sempurnanya kita ingat Allah Ta'ala beri nikmat yang terlalu banyak. Kita tengok kepada Allah Ta'ala cipta air. Jadi begitu hebat dan agungnya Allah Ta'ala cipta air. Jadi kita kembali kepada Allah yang menyebabkan kita sentiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok keindahan dunia ini walaupun bersifat sementara, tapi sebenarnya manusia jadi galik. Manusia jadi galik sehingga ramai yang alpa, ramai yang lalai, ramai yang lupa. Sedangkan dia terlupa bahawasanya nikmat sebenar yang Allah Ta'ala sedia kepada kita manusia ni adalah nikmat yang kekal abadi. Nikmat yang kekal abadi ni dia tak ada atas dunia. Nikmat yang kekal abadi ada di akhirat. Sebab dunia ni macam mana sekalipun nikmat, dia terputus akhirnya antaranya apabila kita ni mati. Kita meninggal dunia, maknanya terputuslah segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Artinya ulama kata itu bukan nikmat yang sebenar.
nikmat yang sebenar yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita adalah di akhirat kelak. Jadi kalau kita fikir semua tentang dunia yang bersambung dengan akhirat, dia sebenarnya termasuk dalam makna konsep ahsanu amala. Jadi kita sama-sama sentiasa berdoa, kita tambah ilmu, tambah kefahaman, kita yakin dengan ketentuan Allah SWT, kena ada semua dalam hati kita ni rasa redha dengan qada dan qadar daripada Allah, dan kena ada keyakinan apa saja yang berlaku kepada kita, sama ada yang kita suka ataupun kita tidak suka, sebenarnya dia merangkumi hikmah yang besar untuk diri kita dan keseluruhannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kesimpulan ataupun nasihat akhir kita dalam perbincangan tajuk kita pada malam ini. Yang utama dan terbaik kepada kita iaitu dalam tajuk ahsanu amala ini, iaitu kita memperbanyakkan mengingati kematian supaya ianya akan mengindahkan segala bentuk kerja buat kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ana mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di Omar di atas kesudian Al-Fadhil Ustaz bersama kita pada malam ini, dan insya-Allah satu masa lagi kita akan menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk bersama-sama dengan kita dalam siri-siri yang akan datang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala, terima kasih kepada saudara-saudari yang sudi bersama melayari channel kita pada malam ini, dan insya-Allah kita mengharapkan supaya majlis ilmu daripada channel kita ini akan bersiaran setiap malam Isnin dan malam Rabu, 2 kali seminggu akan diikuti bersama, dan insya-Allah sama-sama kita like and share bagi kita mengimarahkan majlis ini untuk mendapatkan barakah daripada Allah SWT. Terima kasih kepada editor kita Al-Fadhil Ustaz Sata yang berada di belakang kita ini, dan seluruhnya moga-moga ianya akan memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dapat bersama-sama dan yang dapat mengikuti selepas ini. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Di sini saja malam ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.